kerana menyediakan pada hari ini. Okay. Tuan-puan, hari ini kita akan belajar satu topik yang penting, iaitu membina 1 juta yang pertama. Topik ni tuan-puan sebenarnya tuan-puan, salah satu ciri-ciri orang yang berjaya ialah begins with an in mind. Bermula dengan ingat matlamat akhir. Ending dia apa? Kenapa kelip saya punya? Ending dia apa? Ending dia apa? Jam tak bercuti tau. Jangan cakap isteri si rumah tak kerja. Pendapatan tak boleh cukup. Lepas 10 tahun baru, lepas 10 tahun lah hingga saya nak mencapai financial freedom, barulah saya rasa pendapatan saya itu lebih cukup. Ilmu-ilmu yang saya ajar, sama ada saya tulis dalam buku, saya sampaikan dalam seminar, ilmu yang praktikal sama ada tuan ni miskin ke kaya. Saya tahu. Okay, tuan-puan, hari ni seminar tajuknya besar, membina 1 juta yang pertama. Boleh tak saya tahu kat sini berapa harga yang tuan-puan bayar untuk datang yuran training ni? Angkat tangan. Tak ada yang bayar yuran kan? Tuan-puan tahu tak? Saya belajar kelas preview property kena bayar RM30, RM50. Preview saja tuan-puan. Ini bukan upsell Tuan-puan tak ada. Lepas ni tuan-puan akan masuk package-package berapa, tak ada. Kita ajar apa yang dengan masa ruang waktu yang ada. Dengan ruang waktu yang ada. Kita ajar semua. Dan bersama hari ini tuan-puan, bukan saya seorang saja tuan-puan, ada mereka yang dah semualah tak kerja, ada duit lah, orang kaya-kaya lah kat depan ni tuan-puan, kaya-kaya. Kekayaan dia tuan-puan, kalau kita cerita kat masyarakat mungkin dia tak boleh beri. Okay. Jadi tuan-puan, kami G100 Network adalah network yang terbesar dalam public good. Network yang terbesar dalam public good. Kami, walaupun dealer-dealer public good, kami tak jual emas. Kami tak jual emas tuan-puan. Tuan-puan nak beli emas, direct dengan public good. Kerja kami ialah bagi tuan-puan ilmu. Sebab kami sangat percaya bukan emas yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita kaya ialah ilmu tentang emas. Banyak orang beli emas, lepas 10 tahun dia kata tak untung pun, tak kaya pun. Tapi bagi siapa yang dah ada ilmu, 3 ke 5 tahun dia boleh menabung emas. Satu, tabungan dia bertambah dengan cepat. Yang kedua, hutang dia berkurangan dengan cepat. Yang ketiga, harta dia bertambah dengan cepat. Bagi siapa yang ada ilmu. Okay? Jadi tuan-puan boleh lihat siapa yang bersama dengan saya dah follow saya 3 ke 5 tahun, ada yang dah 10 tahun. Tuan-puan akan dapati, tuan-puan akan dengar testimoni yang sama. Saya dulu tak boleh menabung. Sekarang saya boleh ada tabungan setahun gaji, 2 tahun gaji. Dulu saya hutang banyak. Sekarang ni saya dah bebas daripada hutang. Setelah 5 tahun, 6 tahun. Follow apa yang saya, dia follow saya. Ilmu-ilmu yang saya ajar. Dulu tak ada harta. Bekerja kais sebulan, makan sebulan. Saving tak ada. Sekarang dah boleh beli beberapa buah property. Okay. Tuan-puan kena ingat. Kebanyakan orang fikir kekayaan ni ialah tentang pendapatan. Dulu kerja gaji 1,000 lebih,
Dia rasa miskin. Lepas tu bila dia bekerja gaji RM5,000 dia rasa dia kaya. Bila dia bekerja gaji RM10,000 dia rasa oh inilah dia dah capai kekayaan. Tapi anything happen, semua back to zero. Tiba-tiba hilang upaya untuk bekerja, hilang pekerjaan, semuanya balik kepada kosong. Maksudnya apa tuan-puan? Kita bekerja selama 5 tahun ke 10 tahun, 15 tahun bukan membina kekayaan, tapi sedang berlari di tempat yang sama. Gaji makin besar, pendapatan makin besar, kereta makin mewah, rumah makin baik, tapi harta tak ada. Anything happen, semua tu hilang. 6 bulan, hilang segala-galanya. Sebab apa? Tak ada ilmu tentang membina kekayaan. Kekayaan bukan berapa besar gaji. Kekayaan bukan berapa besar pendapatan, tapi kekayaan berapa banyak tabungan, kekayaan ialah berapa banyak harta yang tuan-puan ada. Kena kira. Dulu bekerja tak ada saving, lepas bekerja 5 tahun, oh sudah ada 6 bulan saving. Maksudnya bertambah kaya. Kalau dulu gaji kecil, sekarang gaji besar. Dulu tak ada saving, sekarang tak ada saving. Sama saja. Dulu gaji kecil, dapat sikit, habis sikit. Sekarang gaji besar, dapat banyak, habis banyak. Sama saja. Sedang berlari di tempat yang sama. Sebab tak ada ilmu. Okay? Jadi sekarang ni tuan-puan, kita Cihandut kita bagi tuan-puan ilmu. Menabung emas hanyalah permulaan saja tuan-puan. Hanyalah permulaan. Bukanlah segala-galanya emas. Bukan. Nak kaya emas saja tak cukup. Tapi itu satu permulaan yang penting. Satu permulaan yang baik. Banyak keajaiban yang dalam kewangan tuan-puan akan berlaku bila tuan-puan mula menabung emas dengan ilmu. Sebab apa tuan-puan? Okey. Banyak orang dia fikir aku akan ada tabungan bila satu hari nanti gaji aku pendapatan besar, belanja ada duit lebihan, lepas tu menabung. Bekerja lagi, selagi tak ada duit lebihan, dia tak mampu menabung. Sebab dia salahkan yang luar. Tak boleh menabung sebab kos hari hidup mahal. Betul. Bukan orang cakap sekarang tu kos hari hidup. 20 tahun dulu pun orang cakap kos hari hidup mahal. Zaman mak ayah kita dulu pun cakap kos hari hidup mahal. Saya, tuan-puan, paling mudah sekali salahkan kerajaan. Tuan-puan, saya dah lalui membina kekayaan di 20 tahun, dah melalui 6 Perdana Menteri. Saya tak pernah satu zaman di mana sebab Perdana Menteri inilah ni hidup saya berubah. Tak ada lagi. Sama saja tuan-puan. Tukarlah 10 Perdana Menteri pun kalau tak menabung tak akan kaya tuan-puan. Tukarlah 10 kali kerajaan pun. Bukan tentang kerajaan tuan-puan, tentang diri kita. Okay. Apa tuan-puan saya buat dulu tuan-puan? Dalam membina kekayaan, yang pertama sekali tuan-puan ialah mesti mencari ilmu. Tak ada jalan tak lain tuan-puan. Kita nak kaya mudah saja tuan-puan, formula ni. Kita kena tahu apa yang orang kaya tahu. Kita kena buat apa yang dia buat, kita akan dapat apa yang dia dapat. Kita kena tahu apa yang orang kaya tahu. Kita kena buat apa yang orang kaya buat. Barulah kita akan dapat apa yang orang kaya. Kalau tengok orang kaya, kena cuba explore apa yang dia buat, apa yang dia tahu. Bukan cakap kau kaya kau bolehlah hidup macam ni, kau bolehlah saving. Bukan. Tak ada tuan-puan. Majority millionaire di dunia ni adalah self-made millionaire. Majority orang jutawan hari ni bermula daripada hidup biasa-biasa, miskin, pokai sama juga dengan kita. Persoalannya apa yang dia tahu dan apa yang dia buat. Itulah yang membezakan dia dengan orang lain. Bukan orang kaya dia kaya, dia bolehlah kaya, tangan dia ada 4. Kita tangan 2. Lainlah kalau tuan-puan nak cakap macam tu. Tangan dia sama juga, ada 2 juga. Masa dia 24 jam, sama juga dengan kita. Soalannya, macam mana dia menggunakan masa 24 jam dia? Macam mana dia menggunakan apa yang dia ada untuk dia membina kekayaan? Pertama sekali, ilmu. Dulu tuan-puan, tuan-puan akan dapati siapa yang join G100, datang training G100. Almost training kita, ilmu yang kita bagi free tu. Almost free. Yang berbayar ni dealer-dealer ada program khusus.
Itu pun murah. Tuan-puan cari kat luar tak ada semua tu. Kenapa dalam jihad ni tuan-puan belajar free? Ilmu mahal, belajar free kenapa? Sebab saya tahu dah, saya dah lalui dah proses nak dapat ilmu susah. Saya dulu tuan-puan nak beli buku pun tak mampu tau. Macam mana saya buat? Saya mana boleh beli? Saya boleh bagi alasan, saya nak cari ilmu macam mana? Buku harga RM40. Jutawan dari Planet Jupiter sekarang RM40. 20 tahun dulu pun RM40 tau. 20 tahun dulu saya beli RM40. Maksudnya nilai sekarang sebenarnya RM100. Jutawan dari Planet Jupiter. Buku tentang Tuan Aziz Ali. Saya saving sebulan, saving pertama saya RM20. Sebenarnya saya tak mampu, tapi sebab saya baca buku Jutawan dari Planet Jupiter, dia kata nak kaya kena mulakan tabungan, bukan tentang jumlah. Mulakan dulu. Saya start saving RM20. Nak beli buku tak mampu tuan-tuan. Jadi apa yang saya buat? Saya pergi ke kedai buku baca free tu. Baca free pula. Pergi duduk baca-baca, habis waktu letak balik. Jaga elok buku. Besok balik kerja saya pergi lagi baca lagi. Dapat ilmu, dapat ilmu, dapat ilmu, dapat ilmu. Tak mampu beli buku tuan. Jadi sebab tu tuan-tuan dapati training-training jihad yang bernilai tinggi free. Sebab saya dah lalui proses orang susah nak cari ilmu. Saya tak nak lagi tuan-tuan lalui apa yang saya tadi. Tak ada excuse untuk tak ada ilmu. Sama macam tak ada excuse. Training kita online pun ada tau. Pembina 1 juta pertama online pun ada. Tapi special hari ni tuan-tuan boleh dapat jumpa face to face. Kenapa kena jumpa face to face? Tuan-tuan, nak membina kekayaan ni yang pertama ialah ilmu. Yang kedua, tuan-puan kena ada circle. Kena duduk dalam circle yang betul. Kena duduk dalam kawan yang betul, tuan-puan. Masa depan kita ditentukan, senang je tuan-puan. Tengok siapa kawan rapat tuan-puan. Lagi 5 tahun, itulah tuan-puan. Tuan Aziz Ali sebut apa? Berkawan rapat dengan 5 jutawan, tuan-puan akan jadi jutawan yang ke-6. Simple. Kita adalah produk hasil persekitaran kita. Tuan-puan, saya nak tanya, okey. Siapa sini masyarakat Iban? Siapa ketua dari Iban? Iban majoriti Iban. Tuan-puan rasa kalau anak orang Cina membesar dalam masyarakat Iban, lahir membesar dalam masyarakat Iban, dia bercakap bahasa Cina ke bahasa Iban? Walaupun darah daging dia Cina. Maksudnya kita adalah produk persekitaran kita. Jadi kalau tuan-puan ni duduk datang majlis ilmu, bergaul dengan orang bercakap tentang saving, bebas hutang, membina kekayaan, membina 1 juta pertama financial freedom, tuan-puan itulah 5 ke 10 tahun tuan-puan akan datang. Tuan-puan adalah produk persekitaran. Tapi kalau duduk dalam circle, untuk bos, menyalahkan ekonomi, menyalahkan kerajaan, 5-10 tahun tuan-puan duduk di situ. Masih menyalahkan kerajaan. Kerajaan berubah, sama juga. Kan dia ada preference kan, parti politik. Kerajaan berubah, sama juga dia. Kena puas tuan-puan, kena ubah sektor. Sebab itulah kita buat seminar fizikal begini, supaya tuan-puan, inilah kawan-kawan tuan-puan. Suatu hari nanti tuan-puan, one day, tuan-puan dah capai 1 juta pertama, kawan tuan-puan dah lain. Semua ni, dulu saya cakap tau, dia orang dengar. Hari ni dia orang boleh mengesahkan. Hari ni tuan-puan tulis apa yang saya cakap. Satu hari nanti, lagi 5 tahun, tuan-puan kaya 10 tahun, tuan-puan akan cakap, betul lah cik saya cakap. Sebab apa tuan-puan? Bila kita meningkat, cara berfikir kita dah tak sama dah. Kita dah serabut dah, dengar orang cerita tentang salah tu, salah ni, semua orang salah, kita dah serabut dah. Kita always fikir, macam mana nak jadikan diri kita lebih baik. Always kita fikir, fokus suluh adalah diri kita. Kita tak menyalahkan orang lain, diri kita. Bila kita dengar orang mengumpat bos, kita tak raya sebab bos ni jahat lah apa semua, kita tak suka benda tu. Kita dah masuk dalam circle yang lain. Fokus kita, sembang kita pun dah sembang yang lain. Sembang yang produktif. Cara berfikir tak sama, topik perbincangan tak sama. Ini tuan-puan, barisan leader ni kalau sembang tak nak tidur. Sembang ni macam tak cukup masa tau. Tapi kita tak bincang pasal orang tuan-puan, kita bincang tentang kita. Macam mana kita nak jadi lebih baik? Tuan-puan ni, anak muda ni, akhir 20-an, awal 30-an. Ni dah bincang income 1 juta sebulan.
Orang lain tak boleh bincang, tak boleh beri nombor. 100,000 sebulan pun tak boleh beri. Dia orang ni dah bincang 1 juta sebulan. Kalau benda ni disembang, luar orang cakap kan, bang ni. Tak, dia orang serius tu bang. Dengan confident ni dia orang cakap, dia orang tu income 1 juta sebulan. Circle dah lain. Okay? Jadi sebab tu kita buat physical seminar, tuan-tuan datang ni associate. Lagi-lagi tuan-tuan, dalam ni sebahagiannya ada dah jutawan. Ada yang kewangan dia lebih baik, ada yang dah bebas hutang. Kawan tuan-tuan. Dengan circle-circle yang ada. Especially yang komiti-komiti yang ada. Ni kaya-kaya ni tuan-tuan, saving banyak semua ni. Tuan-tuan tengok dia buat live kan, mah berkeping-keping atas meja dia tuan-tuan. Kaya semua tuan-tuan. Orang dah simpan satu lidah pun sakit kepala tuan-tuan. Macam mana ni dah tak boleh tidur. Dia orang selama hari-hari live, mah berkeping-keping atas meja. Ini next level tuan-tuan. Tapi bila saya sembang, oh mah ni mah memang bawa, kalau hilang pun tak apa. Macam tu level dia orang tuan-tuan, kekayaan dia orang. Serius, saya cakap serius. Tim saya ni, dia bukan lagi level, Cik Zul saya tak cukup duit, tak ada. Cik Zul saya ada lebihan 10,000 sebulan ni, saya patut saya buat apa? Itu perbincangan dia dengan saya. Saya ada lebihan tau, lebihan 10,000. Bukan mana nak cari lagi ekstra 100 sebulan, tak ada. Ini lebihan 10,000 sebulan, patut saya buat apa dengan duit? Sebab tu dalam J100, bagi-bagi performer ni, kita ada program membeli satu property satu tahun. Nama Gold Property Pairing Project. Setiap tahun kita nak mereka membeli, dah duit lebih banyak, nak buat apa? Emas dah banyak dah. Saving, lepas tu saving, kalau saya tanya saving dah berapa lama? Ada berapa banyak? 1 tahun, 2 tahun, itu average. Kita tak cakap saving sebulan 2 bulan tuan-tuan. Setahun, 2 tahun. Saving dah ada setahun, saving dah 2 tahun. Itu perbincangan kita. Jadi tuan-puan kena masuk circle ni. Mungkin hari ni tuan-puan rasa jauh sangat, tak apa, duduk dalam circle macam ni, belajar. Satu hari nanti tuan-puan akan rasa betul. Apa yang Cik Zul cakap tu betul. Saya cakap sebab saya dah lalui proses ni. Okey, sekarang ni tuan-puan berbalik kepada membina 1 juta yang pertama. Kenapa 1 juta yang pertama? 1 juta sebenarnya tak kaya. 1 juta tak kaya bagi tuan-puan yang tahu tentang keuangan. Tapi kalau tuan-puan belum ada 1 juta, ini satu topik yang tuan-puan kena fikir. First, bila bercakap tentang 1 juta, matlamat yang besar tuan-puan, first, kena decide untuk fikir dulu. Ada orang dia tak nak fikir. 1 juta, besar sangat, fikir pun malas. Apatah lagi nak bersuruh tuan-puan, fikir pun malas tau. Contoh, bila saya buat konten, saya cerita tentang menabung, orang akan tanya saya, orang akan question, dia ni menabung ni, cerita tentang menabung ni, income dia berapa? 6 figure. Patutlah dia boleh menabung. Kau fikir tak kenapa dia boleh dapat income 6 figure? Fikirlah. Apa yang dia buat tu? Jangan cakap, jangan noktah tak nak fikir. Noktah habis. Bila kita bercakap tentang 1 juta pertama, macam mana nak dapat 1 juta? Kenapa saya bercakap tentang 1 juta pertama tu? Hari ni kita bekerja. Hari ni kita ada pendapatan yang baik. Akan tiba satu point yang kita tak mampu lagi bekerja. Confirm, betul tak? Confirm, tapi banyak orang tak nak fikir. Waktu tu confirm, akan tiba satu point kita tak mampu lagi bekerja. Sama ada faktor usia, faktor kesihatan, faktor musibah yang terjadi dalam hidup kita. Saya pernah terpenjara 2 tahun. Saya tak pernah fikir. Dalam hidup saya ni saya tak pernah khianat sesiapa. Tiba-tiba kena penjara 2 tahun. Jadi kita kena buat preparation. Kita tak tahu apa yang terjadi pada masa depan. Masa ni adalah waktu tuan-puan, waktu masih bekerja, ada pendapatan yang baik. Ini bukan waktu kita bermewah-mewah. Ini waktu kita bersedia kalau apa-apa terjadi kepada hidup kita pada masa depan. Get ready. Sediakan payung sebelum hujan. Bukan waktu hujan baru kelang kabut cari payung. Lepas tu menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Aku jadi macam ini sebab tu. Tuhan dah takdir macam ni. Tak tuan-puan. Tuhan takdirkan yang baik-baik saja untuk kita. Bila jadi benda yang tak baik, kita kena muhasabah diri kita. Apa kekurangan kita? Waktu aku senang aku tak menabung. Waktu aku kerja dengan baik, aku tak fikir nak membina kekayaan. Hidup bermewah. Muhasabah. Tuhan kembalikan sebab apa? Supaya kita fikir apa yang baik-baik daripada Tuhan. Apa yang buruk tu,
Tuhan suruh kita muhasabah. Salah diri kita. Apa salah diri kita? Buat betul. Okay. Kenapa 1 juta? Okey. Bila tuan-puan 1 juta ni, kalau dah tuan-puan ada 1 juta letak dalam SB atau tabung haji atau mana-mana pelaburan dekat Malaysia, secara purata tuan-puan akan dapat dividen keuntungan sekitar 5% setahun. Mana-mana investment yang menjanjikan double daripada SB tabung haji, itu adalah red flag. Tuan-puan kena anggap ini semua scam. Setahun yang mana memberikan pulangan 2 kali ganda daripada SB dan tabung haji, 3 kali ganda daripada SB dan tabung haji, ini semua red flag. Tuan-puan kena letak ini scam dulu, hinggalah dibuktikan sebaliknya oleh pakar keuangan. Sebab apa tuan-puan? Kalau ada pelaburan yang lebih baik daripada SB dan tabung haji, boleh bagi pulangan yang lebih baik, PNB akan melabur kat situ dulu sebelum kita. PNB kan ada dana yang besar, dia akan melabur kat situ dulu sebelum kita melabur. PNB tu ada pakar-pakar keuangan tuan, pakar-pakar tentang keuangan pelaburan. Dia tahu dekat mana letak duit kita yang kita menabung kat situ supaya dapat pulangan yang banyak. Dia tahu. Tapi kalau SB dan tabung haji pun tak boleh bagi sebagus tu, hati-hati. Sebab mereka ni adalah investor dengan dana yang besar. Okay. Kalau tuan-puan ada 1 juta letak dalam SB tabung haji dapat 5%, setahun tuan-puan dapat dividen 50,000. Ada 1 juta letak SB tabung haji, setahun dapat 50,000. Tak bekerja pun ada 50,000. Bahagi dengan 12 bulan, dapatlah 4,000 lebih. 4,199 lebih kurang macam tu lah. Maksudnya, anything happen, tuan-puan masih ada income 4,000 lebih sebulan. Saya nak tuan-puan berfikir macam mana cara orang kaya berfikir. Orang kaya berfikir, bila ada 1 juta, dia tak akan sentuh 1 juta. Itu adalah pokok. Dia tak akan tebang pokok. Dia tak akan cantas pokok. Dia akan fikir, dengan 1 juta ni tak sentuh, aku akan makan buah saja. Dapat dividen setiap tahun. Itu saja. Sebab tu saya sebut, 1 juta tak kaya. Dan tak miskin. Tapi bagi orang biasa, dia rasa 1 juta kaya. Sebab apa? Aku ada 1 juta, 100,000 aku buat ni, 100,000 lagi buat ni, 200,000 aku buat rumah, lepas tu aku tutup hutang, lepas tu tinggal 100,000, tanya Cik Zul macam mana 100,000 ni saya nak kembangkan jadi 1 juta. Apa? Dia tarah dulu duit yang dia ada, tinggal balance, lepas tu dia fikir macam mana lagi nak cari duit. Itu bukan cara orang kaya berfikir. Orang kaya bila dia menabung, bila dia membina harta, dia tak fikir nak tarah harta. Dia akan protect harta dia. Tuan tahu tak? Saya ni dah 14 tahun menabung emas Papigo. Saya tak pernah jual emas saya. 14 tahun. Setiap bulan beli emas. Tak pernah jual. Dan saya tak pernah pun fikir saya nak jual. Satu hari ni saya nak jual. Dengan emas saya jual ni saya pergi melancur. Tak ada. Saya tak pernah fikir nak jual. Beli saja. Tak sentuh. Isteri saya pernah jual ketika musibah terjadi dalam hidup saya 2 tahun tu. Sebab kita ada masalah dari sudut cash flow. Jual sikit-sikit. Saya bebas daripada penjara, beli balik. Tak pernah fikir nak jual. Jadi kalau bila tuan-puan menabung emas, tuan-puan kena target hasil menabung emas mestilah menjadikan tuan-puan lebih kaya. Bukan aku menabung emas, harga naik aku jual. Lepas jual pergi buat entah mana-mana, pergi jalan-jalan makan angin, duit habis. Tak cari duit nak menabung. Itu bukan cara orang kaya tu. Cara dia, hasil aku mula menabung hari ni, satu hari nanti aku ada tabungan 3 bulan gaji. Satu hari nanti ada tabungan emas 1 tahun gaji. Satu hari nanti hutang-hutang yang banyak makin berkurang. Itu tanda tuan-puan makin kaya tau. Satu hari nanti aku boleh memiliki properti yang banyak. Boleh memiliki kebun-kebun, mungkin ni ladang-ladang kelapa sawit mungkin dekat Sarawak ni. Dapat income daripada hasil sawit. Itu tuan-puan kena fikir.
Bila menabung emas, jangan fikir sekarang harga berapa beli, oh nanti harga naik. Tak payah fikir tuan-tuan. Harga emas confirm akan naik. Harga barang keperluan pun naik tuan-tuan. Jangankan cerita emas. Tuan-tuan, beli emas tuan-tuan jangan fikir tentang harga tuan-tuan. Yang penting menabung untuk 2 tahun ke atas. Jangan fikir tentang harga. Dia fikir tentang harga tak kaya tuan-tuan. Dia fikir tentang harga, dia tak kaya. Contoh, dia ada bajet menabung katalah 500 sebulan. Menabung 100, 500. Lepas tu dia tengok, oh harga mahal lah, simpan dulu. Sebab bulan tu harga mahal, dia simpan. Lepas simpan dia buat apa dengan duit tu? Bocor pergi belanja. Nasib baik aku tak beli masa harga mahal. Tapi dia belanja habis dia tak kira. Kalau dengan 500 dia tetap menabung emas, duit dia 500 dah jadi emas. Tuan-tuan akan rasa, oh aku beli harga emas turun lah pula. Hari ni tuan-tuan mesti tak. Tengok lagi 2 tahun. Tuan-tuan akan, oh nasib baik aku beli dulu. Aku tak beli lebih banyak masa tu. Tuan-tuan akan bermain dengan emosi ni. Sebab tu saya cakap jangan tengok harga. Dah bajet tuan-tuan nak menabung 500 sebulan. Berapa pun harga emas, menabung. Tuan-tuan, perkara yang betul mesti dijadikan habit. Dia tak boleh fikir. Tuan-tuan, keadaan keuangan kita hari ini adalah hasil habit kita, kebiasaan kita tentang keuangan 5 ke 10 tahun. Kebiasaan kita, itulah keadaan keuangan kita hari ini. Keadaan keuangan kita lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, apa yang kita buat hari ini. Dia bukan satu kejutan. Sebab macam sama juga kesihatan. Sebab makan kenduri semalam, hari ni bangun-bangun dah jadi gemuk. Tak ada tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Sebab makan kenduri semalam, tak ada tuan-tuan. Dia mesti makan lebih tak berhenti dah berapa tahun. Makan apa ni, dah kenyang tak boleh masuk baru berhenti. Dah bertahun-tahun. Sebab tu berat badan naik. Sama juga, dia tak adanya tiba-tiba jadi hutang dia banyak. Bangun-bangun tidur, hutang banyak, tak ada. Habit dia tentang hutang dah bertahun-tahun. Jadi menabung dia kena juga jadi habit. Waktu saya tuan-tuan, waktu keuangan saya dalam keadaan yang sangat mencabar, saya mulakan tabungan RM20. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa duit tuan-tuan tak cukup, tuan-tuan mesti paksa menabung. Jangan tunggu duit lebih. Saya tahu tuan-tuan cakap duit tak cukup. Tapi tuan-tuan duit tak cukup setiap bulan, yang kerja swasta boleh menabung 11%, betul tak? Ada tak tabungan KSP? Ada. Kenapa tak buat mogok? Kenapa ada tabungan KSP? Saya tak cukup duit. Boleh menabung, maksudnya menabung kena paksa. Jangan tunggu duit lebih. Boleh je hidup walaupun dapat potongan KSP, kena potong duit KSP, betul tak? Potong dulu. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita mula menabung, bila tuan-tuan start saja menabung, pertama sekali, apa akan jadi pada kewangan tuan-tuan? Bila tuan-tuan start menabung, tuan-tuan akan mula berkira nak berbelanja. Start menabung RM20 dah berkira. Ini kalau aku minum TO di kedai kopi, aku hilang RM1, RM1.20, mungkin RM2. Kenapa aku masukkan tabungan? Daripada menabung RM20, boleh menabung RM22. Setiap kali nak berbelanja, kita bergigil. Perlu ke tak perlu? Nah, itu yang saya terjadi pada hidup saya dulu. Saya pergi kedai, minum air kosong saja tuan-tuan. Sebab apa nak menabung? Duit tak ada. Tapi saya nak menabung. Jadi makan nasi, saya kenyang. Dapat. Air saya tak order, air kosong saja. Kita kerja makan gaji dekat office kan ada pantry kan. Buat air pantry kan free kan. Buat air kat pantry lah. Nak buat air Milo ada kat pantry. Dekat kedai minum air kosong. Bila kita start menabung, kita akan berkira-kira untuk belanja. Tapi kalau tak menabung, tuan-tuan, kita tak kira. Belanja. Lepas tu kita cakap tak ada duit. Satu. Yang kedua, bila tuan-tuan dah start menabung, otak tuan-tuan akan fikir, macam mana nak cari pendapatan yang lebih. Selagi berkira belanja, tuan-tuan akan cari, mana lagi lebih? Apa lagi? Kalau orang yang mungkin duduk kawasan bandar, why not? Aku pergi kerja, aku on Grab.
Sambil pergi kerja boleh bawa Grab. Boleh tambah tabungan. Kan? Cara berfikir dah tak sama dah. Orang yang start menabung yang tak start menabung tak sama. Yang duduk kampung, tengok buah-buah ni tak ada orang makan ni. Rumah jiran sebelah apa semua. Kan kampung kan banyak pokok buah-buah yang tak habis makan kan. Kutip-kutip pergi jual. Boleh tambah tabungan. Sebab otak dia dah mula fikir dah, aku nak tambah tabungan. Apa lagi tuan? Bila saya mula menabung, okey. Saya buat menabung RM20 pertama, saya buat pertukaran masuk tabung haji tuan. Masuk akaun tabung haji. Boleh isi borang, masuk tabung haji atau ASB. ASB boleh. Buat potongan, pergi dekat HR, hantar borang, saya dapat potongan. Sebelum gaji masuk akaun saya, potong siap-siap. Dia kena buat macam tu tuan-tuan, kena auto. Kalau tuan-tuan menabung emas hari ni, buat auto debit. Dia tak boleh, okey. Bulan ni tuan-tuan buat decision. Setiap bulan kena buat decision. Bulan ni nak menabung ke tak menabung? Tuan-tuan takkan kaya dengan cara macam tu. Dia kena buat auto. Setiap bulan, nak menabung ke tak nak? Nak menabung ke tak nak? Saya nak tanya tuan-tuan, setiap hari buat tak decision? Hari ni nak gosok gigi, tak gosok gigi? Ada tak? Tak fikir kan? Dah tahu dah, nak tidur gosok gigi, bangun tidur gosok gigi. Sebab tu gigi kita semua cantik. Kalau setiap hari nak kena buat decision gosok gigi, habis dah gigi kita. Perkara yang betul tak perlu buat decision. Kena jadikan habit, kena jadikan rutin. Apa lagi tuan-tuan? Bila saya dapat kenaikan gaji, saya akan kira. Kos hari hidup saya bertambah berapa banyak tahun ni. Berapa lagi ekstra daripada gaji, terus potong, masuk tabungan. Itu cara saya tuan. Setiap kali kenaikan gaji, saya akan kira-kira kenaikan kos hari hidup. Ekstra ada mungkin RM20 pun RM20, RM50, tambah tabungan. Itu habit saya sampai saya berhenti kerja 11 tahun. Sebab dah mula menabung. Tapi kalau saya tunggu duit lebih, sampai bila-bila takkan ada duit lebih. Dah menabung dah Cik Zul. Tapi hujung bulan korek balik. It's okay tuan-puan. Tapi tuan-puan korek balik dengan penuh rasa bersalah. Betul tak? Okey daripada tak menabung. Setiap kali korek, bersalah. Okey. Tapi kalau tak mula menabung, dia belanja tanpa rasa bersalah. Dah simpan, bocor juga, belajar simpan. Tuan-puan tengok, tak bocor juga. Belajar simpan. Okey. Itu kenapa 1 juta? Okey, bagaimana mencapai 1 juta yang pertama tuan-puan? Ada 3 jalan. 3. Satu, jalan dia, tuan-puan kena lalui 30 tahun. Saya kalau sebenarnya 1 juta pertama saya boleh 1 hari untuk explain. Tapi saya bagi apa yang sempat dengan masa yang saya ada. Nanti tuan-tuan belajar lagi online, semua program-program training belajar lagi. Satu jalan yang 30 tahun. Yang kedua, 10 ke 15 tahun. Yang ketiga, 3 ke 5 tahun. 30 tahun, tuan-tuan kerja makan gaji. Sama ada kerajaan atau swasta. Tapi syarat, tuan-tuan kena ada ilmu tentang keuangan. Dan tuan-tuan kena obses dalam menabung. Tak apa, tak buat part time pun tak. Ada ilmu, yang kedua, obses menabung. Kalau tuan-puan kerja kerajaan dapat pencen pun, tuan-puan, dapat KWSP pun, lepas 30 tahun bekerja, miskin. Tuan-puan tahu tak? Kajian KWSP menunjukkan 70%, 75% pengeluar duit KWSP, habis duit dia yang dia hasil titik peluh dia 30 tahun dalam masa kurang 3 tahun. Sebab apa tuan-puan? Bila kita ada duit yang banyak, ketika itu kita tak ada ilmu, duit akan habis. Tuan-puan, kesilapan yang besar kita buat dalam kewangan bukan ketika kita tak ada duit. Kita akan buat kesilapan yang besar dalam kewangan bila kita ada duit yang banyak. Bila kita ada kemudahan untuk buat pinjaman, ketika itu kita tak ada ilmu. Itulah poin di mana tuan-puan kita akan buat kesilapan yang besar. Tuan-puan kena hati-hati. Jadi apa yang terjadi kepada orang bencin tuan-puan? Dalam hidup dia, dia tak pernah pegang duit sebanyak ni. Tiba-tiba dapat duit yang banyak. Dia tak tahu nak urus. Waktu tu dia pandai akal. Dia rasa dia pandai sebab dia tengok duit banyak dalam akaun. Mana habis duit KWSP tuan-puan? Banyak dalam masa 3 tahun. Satu ialah pelaburan. Oh dulu
Dulu aku nak melabur, aku tak ada duit. Aku ada duit ke WSP, RM500,000. Dia pergi melabur sana, melabur sini. Duit dia labur. Kita cakap beli emas dapat emas. Tak apa. Kita nak lebih untung. Beli emas, dapat nombor dalam digital pun okey. Akhir sekali, duit dia labur. Dia tak ada ilmu. Kau tahu tak? Majoriti banyak orang yang melabur. Sebenarnya duit dia labur. Kau baca posting Tuan Aziz Ali yang terbaru. Dia kata, dia ada kawan dia 2 orang jutawan. Dia sangat mahir tentang pelaburan saham lah, kripto lah, analis apa. Dia kata pengalaman dia orang ni 40 tahun bekerja dan dia orang jutawan. Dia kata semua pelaburan dia habis duit yang banyak kecuali 2 saja. Emas dan hartanah. Dia tak habis duit. Tak hilang duit. Yang lain semua duit dia lebur. Ada untung, ada rugi, tapi total up rugi. Itu orang yang Tuan Aziz Ali cakap, itu orang yang ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu, satu ialah investment. Yang kedua ialah apa? Dia habis duit pada bisnes. Selama ni aku nak buat bisnes, aku tak ada modal. Gunalah duit beratus ribu yang dia ada tu. Gunakan bisnes, pergi sewa shop lot dekat ini, pergi renovate cantik-cantik. Lepas tu bayarkan hire pekerja. Lepas tu tak ada orang masuk, tak ada sales. 6 bulan lepas tu tutup. RM100,000 dia habis. Padahal nak membina bisnes tak perlu modal RM100,000. Kalau guru kewangan, guru bisnes Port Idol cakap modal maksimum RM2,000 saja nak memulakan apa bisnes. RM2,000 kalau jatuh terduduk, RM2,000 dia saja yang lebih. Kalau duit RM2,000 tak boleh dikembangkan menjadi RM20,000, tuan-puan jangan fikir tuan-puan keluar duit RM20,000, duit tu akan berkembang. Tak. Belajar kembangkan duit yang kecil. Saya tuan-puan membina kekayaan sampai jutaan ringgit hari ini bermula dengan modal RM400. Membina bisnes dengan modal RM400. Belajarlah bisnes, belajar urus duit. Tak payah buat produk, jadi ejen dia. Bagi kita lock kawan-kawan, nak beli ni, saya suka pakai baju ni. Tunjuk kawan. Nak, okey, saya pergi beli, saya hantar. Dapat untung 25%, tambah tabungan. 400 dah jadi lebih, 400 lebih. Pulang dari zaman tuan-tuan, saya sedar-sedar dalam saving saya ada 7,000. Duit modal tu dari 400 jadi 7,000. Tapi dengan syarat, sebab tu saya sebut kena menabung. Kalau tak menabung, dia dapat untung RM25 dia belanja. Untung RM50 dia belanja. Untung RM100 dia belanja. Lepas berniaga setahun, niaga tak untung. Bukan niaga tak untung, kau tak menabung. Sebab tu penting saya cakap tuan-puan, mulakan tabungan dulu. Orang kecam saya cakap boleh. Dia cakap boleh lah dia menabung sebab dia kaya. Tak, saya cakap waktu ni, formula ni saya pakai masa saya miskin lagi. Saya tak jual ilmu tau, saya tak posting, tak ada. Belilah e-book saya, tak ada. Belilah buku saya. Saya cakap beli kat kedai, bukan beli dengan saya. Saya tak jual buku tu, saya tak jual buku, saya tak jual e-book. Saya tak jual seminar. Saya membangunkan Jihandat 10 sen pun saya tak untung. Duit saya keluar ada lah. Kau tahu tak, dalam Jihandat saya bukan director, saya bukan shareholder. Jadi kita punya director dan shareholder, kau tahu? Saya bukan apa-apa tuan. Saya staff je, staff yang tak bergaji. Ni pun staff juga. Staff tak bergaji. Tak ada tuan, pelik ni. Jihandat ni kita company corporate. Tapi kerja macam charity tau. Sebab apa? Kita dah kaya dengan public goal. Kita dapat income yang besar daripada public goal. Platform ni kita nak bangunkan untuk masyarakat. Okay? Yang ketiga, orang pencen yang ambil duit sebab apa? Nak tolong anak-anak, kesian anak-anak dah susah. Dan bagi anak-anak pinjam kan. Bagi modal anak nak berniaga, bagi modal tu lah sekali. Habis. Dengan bank pun tak bayar, apatah lagi pinjam dengan ayah. Lepas tu dah kira siap-siap lah, kalau ayah mati ni kira faraid dah berapa. Ambil portion dia dah ambil berapa, dah kira siap-siap. Okay, tuan-puan hati-hati tuan-puan. Saya sangat bimbang tuan-puan, orang yang pencen tapi tak ada ilmu tentang kau. Saya sangat bimbang. Dia ada duit yang banyak dan dia tak ada ilmu. Tuan-puan tahu tak, scammer suka target orang pencen. Jadi tuan-puan kena ingat, dalam pelaburan, rugi dalam tangan, untung belum tentu.
Jangan melabur duit yang tuan-puan tak sanggup rugi dan tuan-puan tak sanggup labur. Melabur ni tuan-puan sebenarnya kena guna duit lebih. Bukan nak cari duit lebih. Aku tak ada duit lah, tak cukup duit lah, nak cari duit lebih, melabur. Duit tuan-puan akan labur. Orang kaya di dunia sebab duit dia lebih. Dia rolling business. Duit dia dah banyak, daripada dia simpan, dia makan inflasi, baik duit tu dia labur. Itu cara betul melabur. Bukan tak ada duit pergi melabur. Tak ada duit, pergi bekerja, buat part time, tambah saving. Okay? Ingat tuan-puan, miskin di usia muda, ini pengalaman. Tapi miskin di usia tua, ini adalah penjara kehidupan. Nak bangun sangat susah tuan-puan. Siapa nak hire orang bekerja yang dah usia dia bencin? Siapa nak hire? Siapa nak gajikan orang yang dah usia bencin tuan-puan? Kalau orang bayar pun kerja yang nilai dia sangat rendah tuan-puan. Jadi keutamaan orang bencin dia nak protect duit yang ada dulu, bukan nak kembangkan duit. Itu okey. Dalam 30 tahun ni tuan-puan, sama ada tuan-puan dapat JSP atau kerja kerajaan. Tuan-puan kerja kerajaan, tuan-puan kena ingat. Dapat duit pencen kerajaan. Ramai orang ingat, wah, pencen kerajaan, nanti aku ada duit yang banyak, aku boleh aku ada masa yang banyak, aku boleh pergi melancong seluruh dunia. Tak ada. Terima kasih. Tuan-puan, duit pencen kerajaan tak cukup tuan-puan. Pencen kerajaan ni tuan-puan akan dapat 50% daripada gaji basic akhir, betul tak? Bukan gaji total tahun. Tuan-puan dapat allowance lagi apa semua kan? Gaji basic akhir. Maksudnya income tuan-puan selepas pencen adalah 1/3 daripada sebelum pencen. Betul tak? Hanya 1/3. Satu. Tuan-puan tahu tak? Dengan kos inflasi dan pencen tak naik, setelah 10 tahun miskin. Saya boleh tengok tuan-puan ahli keluarga yang pencen. Ya dulu senang, tapi lepas 10 tahun, 15 tahun miskin. Sebab nilai duit makin kecil, bukan dapat kenaikan 10% setiap tahun. Kenaikan barang 10% setahun. Pencen ada naik 5% setahun. Tak ada. Jadi macam mana tuan-puan nak kaya dengan plan 30 tahun? Cara dia tuan-puan, ini saya jumpa jutawan yang dia ada dalam KWSP 1 juta. Apa yang dia buat tuan-puan? Dia kata, saya tanya Encik Azri, bukan nama sebenar. Tapi ini customer saya kenal dia secara personal. Dan saya ingat saya pernah post dekat Facebook. Tapi saya tak boleh dedahkan nama dia. Cik Azri cakap tuan-puan, dia kata apa rahsia Cik Azri tak niaga, kerja makan gaji tapi kaya. Dia kata cikgu pertama, dia kata 5 tahun saya bekerja, 5 tahun pertama prinsip saya zero komitmen, tak ada hutang apa-apa. 5 tahun pertama fokus menabung saja dan tak buat apa-apa hutang 5 tahun pertama. Ekstrim betul tak? Ekstrim. Kita belum apa-apa lagi, gaji pertama dapat, gaji kedua dah buat bayar loan dah. Lepas tu saya tanya, apa lagi Cik Azri buat? Cik Zul, saya daripada usia muda lagi, 70% daripada gaji saya saving. Ekstrim tak? 70% tuan-puan. Kalau saya cakap menabung 10% pun dah kecam saya tu. Tapi jutawan ni, okey, terima kasih. Dia menabung 70% daripada muda tuan-puan. Di pencen usia 50-an dan dia jutawan. Makan gaji boleh, ada ilmu dan tuan-puan obses dalam saving. Kalau tak, ending dia miskin. Itu jalan pertama. Jalan yang kedua, tuan-puan bekerja makan gaji, dalam masa yang sama buat bisnes. Cari extra income. Gaji untuk hidup, bisnes untuk membina kekayaan masa depan. Itu prinsip saya dulu sebelum saya buat bisnes Babikul. Saya kerja makan gaji, luar waktu kerja saya buat bisnes, duit daripada bisnes saya fokus pada saving dan membina kekayaan. Untuk hidup, gaji saja. Duit hidup bulan-bulan. Saya obses dalam saving. Sampai isteri saya pernah tanya, bang, untung duit dalam bisnes ni bila kita nak guna? Sampai isteri saya pernah tanya soalan tu. Sebab saya obses dalam menabung untuk masa depan. Okay. Duit daripada bisnes tuan-puan, fokus untuk kembangkan kekayaan. Lepas tu tuan-puan, duit tu dah banyak. Duit yang banyak tu saya pergi beli emas public gold tuan-puan. Asal saya mula public gold, sebab duit saving saya ada banyak, saya pergi beli emas.
daripada duit ni dia makan inflasi, dividen tak berbalik, baik saya beli emas. Lepas tu apa yang tuan-puan buat? Pergi beli properti. Tuan-puan kena ada ilmu emas, ada ilmu properti. Tuan-puan akan kaya. Lepas 10-15 tahun. 10-15 tahun. Yang syarat dia. Saya tunjuk option. Dan tuan-puan, option yang ketiga. Ini apa yang saya dan tim tengah buat. Dalam masa 3 ke 5 tahun. Nak capai financial freedom, tak kerja ada duit, 3 ke 5 tahun. Itu pun berdasarkan tahap kewangan tuan-puan sekali kat mana. Kalau hutang tuan-puan banyak, mungkin tuan-puan akan ambil masa yang banyak. Kalau financial tuan-puan cantik, mungkin 3 ke 5 tahun dah cukup. Banyak sebahagian di bawah mentorship saya, ada yang 3 tahun je dah financial freedom ada. Sebab kewangan dia dah cantik. Syarat dia tuan-puan, saya bukan bagi jaminan 3 ke 5 tahun ini adalah roadmap biasa yang kita tengok. Mungkin 3 ke 5 tahun, mula sabar. Berapa cepat? Bergantung berapa cepat tuan-puan belajar dan berapa cepat tuan-puan buat. Kalau tak belajar, tak ke mana-mana juga. Kena belajar. Kunci dia adalah ilmu. Okey, jadi tuan-puan, bagaimana tuan-puan nak follow program-program Energy 100? Tuan-puan adalah customer di bawah mana-mana di depan di bawah channel. Tuan-puan boleh akses banyak program training kita buat. Banyak lagi. Saya banyak sebenarnya waktu yang kita ada tak sempat untuk saya sampaikan ilmu. Tapi apa yang sempat saya sampaikan, akses belajar. Belajar bukan sekali tuan-puan. Saya belajar bertahun-tahun tuan-puan. Belajar bertahun-tahun. Banyak saya baca daripada buku lagi sampai sekarang baca. Sampai sekarang pun tak berhenti. Sampai sekarang masih baca buku Tuan Aziz Ali. Masih baca, ulang-ulang baca. Sebab nak kaya tuan-puan, kita kena baca. Sentiasa belajar. Sebab rahsia dia ialah nak kaya, kita kena tahu apa yang orang kaya tahu. Kita kena buat apa yang dia buat. Satu hari nanti kita akan dapat apa. Okay, saya percaya siapa bermula hari ini, sabar tuan-puan pergi. Buat letak azam hari ini nak belajar. Dan mulakan tabungan. Semua tengok nanti kewangan tuan-puan 3 kali. Lepas ni tuan-puan akan dengar testimoni sebahagian daripada kejayaan yang bersama kita. Mudah-mudahan suatu hari nanti saya datang lagi, mungkin lagi akan datang saya datang training. Tuan-puan adalah sebahagian daripada testimoni di depan. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.